Hmm. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita sambung balik yang kita berhenti tadi. Kita berhenti kat mana? Sebab nuzul lah. Kan? Ada sebab apa? Sebab nuzul. Mana tadi? Okay, baik. Sebab nuzul bagi ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, baik, dikeluarkan daripada akhraja Firyabi dan juga Ibn Jarir. Firyabi dan Ibn Jarir dan Ibn Marduyah meriwayatkan daripada siapa? Ibn Abbas, bahwasanya makna yashtari lahwal hadis adalah batilul hadis wa huwal ghina. Itu maknanya lagu. Cakapan yang karut itu adalah lagu. Boleh? Dan semisalnya, lagu dan semisalnya untuk menyesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, an sabilillah. Qala sabilillah tu apa? Sabilillah qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran dan juga zikrullah. Dan ia turun, maknanya ayat Al-Quran ini turun pada seorang lelaki daripada orang Quraisy yang membeli, dia macam mana beli ishtara tu? Dia beli seorang hamba perempuan yang pandai menyanyi. Baik. Dan disebutkan perincian kisah ini dalam riwayat-riwayat yang lain. Baik, Juwaibir telah mengeluarkan juga akhraja daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikata ayat ini diturunkan kepada seorang lelaki Quraisy nama dia Nadhr bin Haris. Dia telah membeli seorang anak hamba perempuan, boleh? Dan tidaklah dia mendengar seorang yang nak memeluk Islam, melainkan dia akan kepada orang yang nak peluk Islam tadi, kata illa in talaqa bihi ila qanyatihi fa yaqul at'imihi wasqihi wa ghannih. Okey. Baik, dia kata tak ada seorang pun yang dia dengar bahawa orang tu nak masuk Islam, melainkan dia akan bawa orang itu kepada siapa? Kepada penyanyi dia tadi. Dia kata hang bagi makan dia, hang bagi minum dia, hang dengar muzik dia. Maka itu adalah lebih baik daripada apa yang diseru oleh Nabi Muhammad daripada puasa dan solat. Boleh? Itu dia. Dan Imam Zamakhsyari menyebutkan bahawa Nadhr bin Haris ini dia berniaga di negeri Parsi. Dan dia beli kitab-kitab A'ajim, kitab-kitab bahasa bukan Arab lah. Maka dia sampaikan cerita daripada kitab itu kepada golongan Quraisy. Maka dia kata, sesungguhnya Muhammad cerita kepada hampa cerita-cerita Ad dan Samud, maka aku nak cerita kepada hampa cerita-cerita Rustum, Bahram, Akasirah dan Muluk Hirah. Maka mereka menganggap best cerita dia tadi dan meninggalkan untuk mendengar daripada Al-Quran. Maka semua yang disebutkan sini tidak ada sanad yang sahih. Wallahu alam. Sebab tu kata Syekh Nuruddin di dalam ta'liq di bawah, dia kata boleh jadi kerana sanad yang tidak sahih ini, Imam Ibn Katsir meninggalkan untuk menyebutkan kisah asbab nuzul yang di atas di dalam tafsirnya. Boleh? Abhasun lughah. Seterusnya perbahasan berkenaan dengan lughah. Okey, sambung. Hakim, abhasul lughah. قال المصنف رحمة الله عليه أبحاث اللغة يشتري له الحديث. الاشتراء معروف وهو دفع النقد ثمنا لشيء، وقد ذكر المفسرون له هنا معنيين. الأول هذا المعنى، وذلك أخذا بما روي عن النضر بن الحارث من شراء الجواري المغنيات أو شراء كتب أخبار الأعاجم، وجعله القرطبي أولى ما قيل في هذا الباب. المعنى الثاني
إن الشراء هنا مستعار بمعنى الاستبدال والاختيار على سبيل المجاز، والمعنى يستبدل لهو الحديث واختاره مكان القرآن الكريم، وهذا أولى في اختيارنا، وذلك لأمور: الأول، إن روايات سبب النزول لم يصح منها شيء، فضلا عن الاختلاف الذي عرفته فيما بينها. الثاني، أنها لو صحت لا يجوز أن تخرج أو أن تخرج النص عن إطلاقه أو شموله، وذلك عملا بقاعدة هامة في التفسير، هي العبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنص هنا مطلق يصدق على كل لهو من الأحاديث الباطلة الصارفة للإنسان عن الحق أو الخير. الثالث، أن القرآن الكريم درج على استعمال مثل هذا التعبير في حق الكفار بمعنى الاختيار لا بمعنى الاشتراء المعروف، نحو قوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وقوله: اشتروا الكفر بالإيمان، وخير ما نفسر به القرآن كما يقرر علم أصول التفسير هو القرآن، فيكون هذا التفسير أولى إن شاء الله تعالى، وقد أقسم على ذلك المفسر التابعي الإمام المعروف قتادة بن دعامة، فقال فيما رواه الحافظ بن كثير قوله: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه واستحبابه بحسب المرء على الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع له كل Baik, باطل. terang dulu. Baik, seterusnya bahasan berkenaan dengan isu-isu lughah bahasa. Baik, kalimat yashtari ni asal maknanya adalah beli. Boleh? Maknanya kita tukarlah antara duit dengan barang. Itu makna beli kan? Okey. Ulama ahli tafsir menyatakan bagi yashtari ini dua makna. Yang pertama, makna yang kita faham tadi dengan arti kata beli. Yang kedua adalah apa? Makna ikhtiar. Jadi ada dua makna. Boleh? Pertama, syira' al-ma'ruf. Yang kedua adalah ikhtiar. Beli. Yang kedua apa dia? Pilih. Boleh? Baik. Sebab apa mereka kata makna syira', ishtara ini maknanya adalah asal, makna syira', kerana apa yang dinyatakan daripada sebab nuzul tadi. Bahawa Nadhr bin Haris dia beli, nampak, dia beli Jawari ataupun dia beli kitab. Dan Imam Qurtubi telah menjadikan tafsiran ini dengan makna yang pertama ini adalah tafsiran yang lebih utama dalam bab ini, maknanya dalam ayat ini. Makna yang kedua adalah ikhtiar, ataupun ganti, tukar atau istibdal. Boleh? Maka dengan kita kata makna yashtari itu adalah makna istibdal, maka dia dianggap sebagai apa? Majaz. Dia anggap sebagai apa? Majaz. Majaz apa di sini? Cuba antum ngaji dalam balaghah, majaz apa? Isti'arah lah. Majaz bila apa? Bil isti'arah. Boleh? Iaitu disamakan tukar dengan beli. Boleh? Dari sudut apa? Dari sudut pertukaran itu berlaku. Dari sudut apa? Pertukaran itu apa? Pertukaran itu berlaku. Beli pun berlaku pertukaran, tukar pun berlaku tukar. Tu jadi dia panggil apa? Ada kesamaan daripada dua penggunaan kata tadi. Maka apabila ada kesamaan tersebut, maka dipinjamkan kata ishtara untuk membawa makna istibdal. Ni anda bagi faedah tambahan. Anda duduk dengar tafsir Syekh Sya'rawi radhiyallahu anhu bila dia ceritakan ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda, kan? Kenapa Allah tak sebut istabdala tapi guna ishtara? Kenapa Allah Taala pilih guna kalimah ishtara? Sebab bila
kalau kita beli, apa makna beli? Beli ni maknanya kita nak sungguh barang tu. Boleh? Sampai kita sanggup bagi duit benda yang amat-amat berharga, kita nak pada barang tadi. Boleh faham? Berbeza dengan kita guna kalimah istabdala. Kalimah istabdala tu tak menggambarkan ketamakan kita, kehendak kita. Boleh? Tapi bila guna ishtara, menggambarkan ketamakan untuk kita memiliki benda tu. Maka bila orang kafir ni Allah Ta'ala bayangkan ishtarau dhalalata bil huda. Dia tamak, ni maksud teruk sungguhlah orang munafik ni. Dia tamak kepada kesesatan. Iaitu kita keji sungguh, tak ada orang sepatutnya tamak pada benda yang keji, pada benda yang sesat. Tapi orang munafik ni pelik, dia tamak. Tu dia. Jadi kita boleh bayang teruk sungguh golongan munafik. Boleh faham kat situ? Okey. Dia di sini, ni nampak. Yang ni kelebihan tafsir Syekh Nuruddin Itin. Dia bagi step by step macam mana kita nak tarjih satu-satu tafsiran ulama. Boleh? Okay, kenapa kita pilih istibdal? Makna ishtara itu adalah makna istibdal, bukan makna beli. Boleh? Ada 3 sebab. Yang pertama, sebab nuzul yang disebutkan di atas tak sahih. Jadi kita kata Imam Qurtubi yang memilih makna ishtara atas dalil kerana ada sebab nuzul terbatal. Sebab apa? Sebab nuzul tak tepat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalaulah sebab nuzul tu sahih sekalipun, maka tak boleh juga kita pakai. Pasal apa pula tak boleh kita pakai? Sebab apa? Nas untuk kita jadikan dia itu menyeluruh, untuk dia jadi maknanya umum, lebih aula daripada kita jadikan benda nas itu sebagai benda yang khusus. Boleh faham tak? Benda yang apa? Benda yang khusus. Kerana dalam kaedah yang penting disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya apa? Yang diambil kira adalah umum daripada lafaz, bukanlah daripada khusus yang diketahui daripada sebab. Maknanya bila kita tengok ayat Quran tadi, sebab nuzul dia turun pada Nadhr bin Haris. Maknanya cerita ni khas untuk Nadhr bin Haris sajalah, takkan berlaku dah lepas-lepas ni. Tak. Boleh? Bila Allah Ta'ala nyatakan lafaz itu dengan lafaz umum, maknanya apa dia? Bahawasanya benda itu tak mustahil untuk berulang-ulang kali berlaku. Boleh faham kat situ? Boleh? Okay. Maksudnya betapa ramainya ada manusia yang apa? Sanggup sibuk dengan cerita-cerita yang karut untuk nak menyimpangkan manusia daripada kebaikan. Kaedah yang ketiga. Ini kaedah yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Kenapa kita pilih makna ishtara itu adalah istibdal? Okay. Kerana kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, penggunaan ishtara membawa makna istibdal ini begitu masyhur dalam laras Quran yang lain. Kita jumpa ishtara dhalalata bil huda, boleh? Ishtaraul kufra bil iman. Kemudian banyak lagi. Boleh? Baik, dan kesemua kita faham makna ishtarau itu adalah apa? Adalah maknanya menukarkan ataupun maknanya memilih. Boleh? Maka kata Tok Guru radhiyallahu anhu, berdasarkan kaedah ilmu usul tafsir, tafsiran yang terbaik adalah kita tafsirkan Quran dengan Quran. Maka kenapa tidak dalam ayat ini kita datangkan tafsirannya daripada ayat Al-Quran yang lain. Boleh? Yang telah ma'ruf diketahui makna syira' itu adalah makna istibdal. Makna apa? Istibdal. Okay, boleh faham? Okay, itu dia panggil hujah yang dinyatakan oleh Tok Guru. Tambah pula apa yang dinyatakan daripada hujah demikian dikukuhkan lagi oleh pandangan imam mufassir yang besar. Siapa dia? Qatadah bin Da'amah ataupun Di'amah As-Sadusi radhiyallahu ta'ala anhu, tafsir mufassir tabi'in yang masyhur. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, dia sumpah pula. La'allahu, boleh jadi makna yashtari lahul hadis ini bukan makna dia beli dengan dia infakkan harta dia tu. Boleh?
Tapi makna syirak di sini adalah istihbabuhu. Istihbab maknanya dia pilih, dia nak gitu. Maka cukuplah seorang itu dikira sesat dengan bahawa dia memilih cerita yang karut-karut berbanding cerita yang benar, dan memilih benda yang mudarat ke atas benda yang memberi manfaat. Boleh faham? Okay, itu dipanggil makna apa? Apa kaedah tarjih yang dinyatakan oleh Maulana Al-Imam Nuruddin Aitir radhiyallahu taala anhu. Anda setuju tak? Nafis tak apa yang dinyatakan oleh Syekh Nuruddin ni? Nafis tak? Ni tatbiq amali ni. Nanti kalau kita duk baca kitab-kitab yang besar-besar, kadang-kadang kita tak boleh dapat apa yang kita dapat daripada kitab tafsir Syekh Nuruddin ini. Boleh? Okey, baik. Okey dah, lari dah. Boleh sambung? boleh lagi Ustaz. Okey, Okay, sambung. Allahu Allahu. Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. إلى أنه قال أله كل باطل ألهى الإنسان عن الخير أو عما يعنيه. لهو الحديث إضافة الهو إلى الحديث تحتمل توجيهين. الأول أنها إضافة للتبيين أي التفسير، وهي بمعنى من البيانية، وذلك بأن يضاف الشيء إلى الشيء الذي هو منه، كقوله جبة صوف أي من صوف. والمعنى يشتري اللهو الذي هو الحديث، ويكون المراد بالحديث الحديث المنكر لا كل حديث. الثاني إن الإضافة أو أن الإضافة من إضافة البعض إلى الكل، فهي بمعنى من التبعيضية، كما تقول أعطيك أعطيك خمس ليرات من ثمن الكتاب، أي بعض ثمنه. والمعنى على هذا التوجيه يشتري بعض الحديث الذي هو أي البعض اللهو منه، ولفظ الحديث على ذلك مستعمل في معناه المطلق الذي يصدق على الباطل أو وعلى غيره، وخصصت الإضافة المقصودة بكونه بعضا من هذا المعنى وهو الباطل. وبالتأمل في هذين الوجهين نجد أن الاختلاف بينهما شكلي لفظي لا حقيقي يؤدي إلى اختلاف المعنى، بل إن المعنى واحد في نتيجتهما، لكن الاختلاف في طريق الوصول إليه. ليضل عن سبيل الله بضم الياء من فعل يضل، وهو قراءة أكثر القراء، والمعنى ليضل غيره عن سبيل الله، ليضل غيره عن سبيل الله أي عن دين الإسلام أو عن القرآن. وفي قراءة سبعية متواترة ليضل بفتح الياء، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والمعنى ليضل هو عن سبيل الله بذلك الفعل الشنيع، كأن في أذنيه وقرا أي صمما مانعا من السماع. وأصل معنى الوقر الحمل الثقيل، استعير للصمم ثم غلب استعماله بمعنى الصمم حتى صار حقيقة فيه. Nah, المعنى والأسلوب. baik. Kata Tuan Guru radhiyallahu anhu, yang seterusnya makna apa? Lahwal hadis. Demi lahwal hadis. Idhafah di sini membawa makna apa? Apa makna idhafah di sini? Kata Tuan Guru radhiyallahu anhu, boleh jadi yang pertama idhafah litabyin. Yang pertama. Yang kedua idhafah al-ba'd ila al-kull. Idhafat ba'd ila apa? Ila al-kull. Idhafah sebahagian kepada keseluruhan. Baik. Macam mana kalau idhafah tabyin? Idhafah tabyin adalah kita kata idhafah sesuatu itu membawa makna min bayaniyah. Min apa? Bayaniyah. Itu nak menyatakan dia itu jenis apa? Nak menyatakan dia itu jenis apa? Jenis apa? Boleh? Maka contoh bila kita sebut jubbatu sufin. Itu dipanggil idhafah bayaniyah. Sebab apa? Dia idhafah sesuatu kepada jenisnya. Jenis jubah tu, jubah apa? Jubah yang diperbuat daripada bulu kambing.
Macam ni lah juga. Idhafah cerita kepada benda yang karut. Makna apa tu? Jadi kita kata cerita apa? Cerita apa? Cerita daripada jenis yang karut. Itu dia punya apa maksud dia. Daripada jenis yang apa? Yang karut. Kemudian yang kedua ada idhafah membawa makna idhafah sebahagian kepada keseluruhan. Idhafah sebahagian kepada apa? Keseluruhan. Contoh macam kita sebut u'tika, dia kata apa? Khamsa lirat samanil kitab. Sebetulnya macam tu, khamsa lirat samanil kitab, macam tu. Saya bagi 5 lira harga kitab. Apa maksud harga kitab tu? Sebahagian harga kitab. Sebahagian harga apa? Harga kitab. Boleh faham? Jadi kita kata di sini dia adalah idhafah sebahagian daripada keseluruhan. Makna dia apa? Kalau kita kata makna dia daripada tafsiran yang macam ni, kita kata sebahagian daripada benda karut adalah cerita-cerita dia. Boleh faham tak? Sebahagian daripada benda karut adalah apa? Cerita-cerita dia. Okay, tadi dia punya tafsiran dia macam mana? Tafsiran dia. Cerita itu adalah daripada jenis yang karut. Itu dia punya terjemahan kalau berdasarkan apa? Idhafah apa? Bayaniyah. Tapi kalau kita kenyatakan idhafah itu adalah ba' kepada kul, itu dipanggil apa? Terjemahan dia. Macam mana tadi? Sebahagian daripada benda karut adalah cerita-cerita tentang benda karut. Baik. Itu dia punya cara untuk kita nak keluarkan makna daripada idhafah tadi. Tapi Tok Guru radhiyallahu anhu kata, cara mungkin berbeza, tapi lah kali natijah maknanya tak ada beza apa sangat. Boleh sama ada kita nyatakan dia itu idhafah bayaniyah ataupun kita nyatakan dia itu idhafah al-ba'd ila al-kull. Boleh? Baik. Seterusnya kata Tok Guru kalimat liyudil. Dalam riwayat yang lain kata liyadil. Betul tak? Kan? Riwayat yang lain kata apa? Liyadil. Itu yadil siapa baca? Ibnu Katsir dengan Abi Amr. Boleh? Ibnu Katsir dengan apa? Abi Amr. Baik, apa makna liyudil? Liyudil maknanya menyesatkan orang lain. Tapi kalau yadil, dia tu sendiri sesat. Tu dia. Jadi dia ambil cerita-cerita karut sama ada untuk menyesatkan diri dia ataupun dia menyesatkan orang lain. Itu beza bacaan apa? Dua qiraat tadi. Boleh? Ka'anna fi uzunaihi waqra. Seakan-akan di dalam telinganya itu apa dia? Waqra. Kata Maulana Syekh, waqra di sini makna somam, pekak. Sifat pekak yang menghalang diri dia daripada mendengar. Makna kalimat waqr maknanya bebadan berat. Waqr maknanya haml as-saqil, himlus saqil. Bebanan yang berat. Kan kita sebut benda beban yang diletakkan di belakang apa? Unta tu dia panggil waqrun. Dia panggil waqrun. Boleh? Lahu waqraini. Lahu waqraini minal ba'ir. Dan dia ada apa? 2 bebanan yang ditanggungkan di atas unta. Boleh? Tapi waqrun ni asalnya membawa makna bebanan, tetapi bila dinisbahkan kepada telinga, dia membawa makna apa? Pekak. Macam dikata dipinjamlah daripada kata bebanan tu kepada apa? Kepada bawa makna apa? Bawa makna pekak. Boleh? Asal kalimat kita dah tahu dah, tapi digunakan pada sedemikian penggunaan. Baik. Al-ma'na wal uslub. Kita sambung sikit lagi. Kompak kita berhenti. المعنى والأسلوب. قال إلى أنه قال بعد أن بيّنت الآية حال المؤمنين مع القرآن من حسن استماعهم له والتقبل لهذه الحكمة والرحمة أخذت تصور فريقا آخر على الضد من المؤمنين، وهذا الفريق وجد ولا يزال يوجد قد غطى الجهل والغرور عقله قد غطى الجهل والغرور عقله فإذا به يستبدل بالحكمة والهداية
الراحمة لهو الحديث، أي سفاسف الأمور وهزل القول وهزل القول. هزل القول هزل هزل القول أي وإثارة الشهوات وإثارة ومطرب الشهوات الغناء. يعني ومطرب الغناء مطرب ليصد. أطرب، كلمة أطرب يطرب. مطرب jadi فاعل يا مطرب الغناء. مطرب الغناء ليصد الناس بهذه الأشياء عن سبيل الله ويلهيهم بها عما يعنيهم وينفعهم. وإذا كانت روايات سبب النزول لم تصح من حيث السند فإنما دلت عليه من أساليب خبيثة مسفة daripada kalimat safaha kan. Saya safaha. Musfihah dia. Musifa. Macam mana ni? Daripada kalimat safah kan. Safah. Saya musfihatin. Dia musfihatin. Patut macam tu lah. Tapi tak tahu dia baca macam nanti tengok dalam kamus balik. Macam mana sebut dia. Nah. Okay, macam la yatawaqqaf. لا يتوقف قبوله على صحة الإسناد لأنه داخل في مضمون الآية الذي يشمل ما ورد في أسباب النزول ويشمل غيره من أساليب تتنوع على مر العصور والأيام. وقد فسر كثير من السلف له الحديث في الآية بأنه الغناء. أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال ابن مسعود الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. قال الحافظ ابن كثير وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم في الغناء والمزامير. انتهى. Baik, apa anda nak kena keluar pula, ada orang panggil ni. Tapi nanti kita sambung lagi insya-Allah. Besok insya-Allah ada. Besok hari apa? Besok hari Jumaat Ustaz. Jumaat tak ada. Jumaat tak ada. Kalut sikit. Jumaat ni dia letih sikit Jumaat ni. InsyaAllah kita buat hari Sabtu pagi, kita buat lama sikit lah. Kita baca 50 muka ke, laju-laju. Boleh? Bagi pening sikit. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu. Kita buat daripada pagi. Moga-moga kita dapat baca banyak lah daripada kitab ni insyaAllah. Kita dah banyak lah macam ni, suku dah ni kan. Apa Hakim kan? 50 lebih Ustaz. Boleh. Dia berapa? Muka surat kitab ni apa? 300 juga Ustaz. 290 lebih. 290 lebih. Dan insyaAllah. InsyaAllah. Kalau contoh kita biasa baca 300 sak je kita baca, boleh tak? Kalau laju sikit boleh ke Ustaz? Laju sikit boleh insyaAllah. Nanti ada laju sikit boleh. Secara umum. Cuma yang kaedah-kaedah penting ni ana kena syarah jugalah. Macam tadi kan, kaedah-kaedah macam tarjih, tafsir tu, itu sangat-sangat penting. Boleh? InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Sabtu insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.